Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, untuk video kali ini saya akan terangkan berkenaan dengan sel elektrolitik. Okey, faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Okey, ada 3 faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Okey, yang pertama ialah kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, yang kedua ialah kepekatan elektrolit dan yang ketiga ialah jenis elektrod. Okey, so kita akan tengok dulu kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Apakah dia siri elektrokimia? Okey, siri elektrokimia ialah siri susunan logam yang disusun mengikut kecenderungan atom untuk mendermakan elektron. Jadi semakin tinggi kedudukan logam dalam siri elektrokimia, semakin mudah atom logam tu mendermakan elektron. Okey, kita tengok apakah dia siri elektrokimia ni. So ini yang dikatakan siri elektrokimia. Okey, disusun mengikut ion positif dan ion negatif. So ini adalah ion positif, cation adalah ion positif. Okey, anion adalah ion negatif. Okey. So disusun dari atas ke bawah, semakin menuruni siri elektrokimia, kita dapati ion tu semakin mudah dinyah cas. So apa dia dinyah cas? Okey, nyah cas ialah ion tu cas tu dibuang ataupun cas tu dinyahkan. Okey, semakin mudah. Makin dia duduk kat bawah, dia makin mudah untuk dia cas tu dibuang. Okey, jadi ion-ion yang berada di bawah siri elektrokimia lebih cenderung untuk dinyah cas. Okey, kita tengok contoh satu proses elektrolisis. Kita gunakan larutan magnesium nitrat. So ini adalah dia punya formula kimia dia, magnesium NO3 dalam kurungan 2. Okey, ini adalah dia punya susunan radas untuk elektrolisis ni. Okey, so daripada susunan radas, kita perlu tentukan dulu mana dia anode dan juga mana dia kathod. Okey, so untuk tentukan anode dan kathod, kita tengok terminal pada bateri. Okey, so terminal positif, so elektrod yang bersambung pada terminal positif. So yang ini, so ini kita kenal dia sebagai anode. Okey, ini adalah anode. Dan yang bersambung pada terminal negatif, so ini adalah kathod. Okey. So anode dan kathod, kita tahu yang saya dah belajar sebelum ni, dalam video yang sebelum ni, untuk anode dan kathod ni, anode adalah terminal positif, jadi ion yang akan pergi kepada dia adalah ion-ion negatif. Okey, ion yang berlawanan cas. So nanti kita tengoklah. Okey, so ion selepas kita tentukan kedudukan anode dan kathod, kita tentukan dulu ion yang hadir dalam larutan magnesium nitrat. Okey, bila ditulis ataupun disebut ada larutan. Larutan ni maknanya dalam bahan tu ada mengandungi air. Okey, dia ada air. So air ni dia akan ada 2 ion yang hadir lah dalam air. Okey, ion hidrogen. Okey, kemudian ion hidroksida. Okey, ion hidrogen dan ion hidroksida. Kemudian bahan yang digunakan dalam larutan itulah dalam membentuk elektrolit tu. So magnesium nitrat. So dia ada ion magnesium. Kemudian dia ada ion nitrat. Okey. So ada 4 ion yang hadir dalam larutan magnesium nitrat. Okey, ion magnesium, nitrat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, kita tengok apa yang berlaku di
Katod. Okey, di katod. Okey, di katod, okey, di katod ion katod tadi adalah terminal negatif. So yang akan pergi ke terminal negatif adalah ion-ion positif. So ion positif dalam dalam air, okey, dalam air ion hidrogen ialah ion positif. So ion hidrogen positif, kemudian dalam bahan yang membentuk elektrolit tadi, magnesium adalah ion positif. Jadi ion hidrogen dan ion magnesium akan tertarik ke katod. Okey. So antara dua ion ni yang mana akan terpilih untuk dinyah cas? So kena tengok pada siri kimia. Okey. So kita tengok tadi ion ion hidrogen dan juga ion magnesium tadi. Okey, ion magnesium. Okey. Ion magnesium, kemudian ion hidrogen. Okey. So antara ion magnesium dengan ion hidrogen, kita dapati ion hidrogen berada paling bawah. Berada bawah daripada ion magnesium. Jadi ion hidrogen yang akan terpilih untuk dinyah cas. Okey. So kat sini tadi. Okey. Ion hidrogen yang terpilih sebab dia adalah kurang elektropositif berbanding ion magnesium. Okey. So bila ion hidrogen terpilih, okey, ion hidrogen terpilih di katod, okey, dia akan membentuk hasil yang kita kenal dia sebagai gas hidrogen. Ion hidrogen dia akan membentuk hasil gas hidrogen. Okey, so kat sini nanti dia akan ada ruang gas lah. So gas kat dalam ni adalah gas hidrogen. Okey. So ini yang apa yang berlaku di katod. Okey, kita tengok pula apa yang berlaku di anode. So di anode, okey, di sini anode. So anode ialah terminal positif. Jadi ion yang akan bergerak ke dia semua adalah ion-ion negatif. Okey. Dalam air tadi, okey, dalam larutan ni ada molekul air. So molekul air ni ion hidroksida adalah ion negatif. So ion hidroksida OH minus. Okey. So ion hidroksida akan pergi ke anode. Okey, hidroksida. Kemudian yang ada dalam bahan ni tadi, nitrat adalah ion negatif. Okey. So NO3 negatif. So NO3 negatif adalah nitrat. Okey. So ion negatif adalah ion nitrat dan ion hidroksida. Dua ion yang akan tertarik ke anode. Okey, kita tengok yang mana akan terpilih. Okey, kita tengok semula siri elektrokimia tadi. Okey. Ion nitrat. Okey, ion nitrat. Okey, kemudian ion hidroksida. Ion hidroksida duduk paling bawah. Jadi ion hidroksida yang akan terpilih. Okey. So ion hidroksida terpilih di anode untuk dinyah cas. Okey, sebab dia adalah kurang elektronegatif dari ion nitrat. Okey. So bila ion hidroksida terpilih di anode, ion hidroksida ni dia akan membentuk gas oksigen. Okey, dia membentuk gas oksigen. So dia akan bentuk rongga ataupun ruang udara dekat sini. So dalam ni adalah oksigen. Okey, ni tadi dekat katod. Okey, gas yang terhasil di katod adalah gas hidrogen. Okey. Jadi kalau kita tengok daripada eksperimen ataupun elektrolisis ni, bila dia melibatkan ataupun ion hidrogen ataupun ion hidroksida yang terpilih, so dia akan menghasilkan gas. Okey, hidrogen akan hasilkan gas hidrogen,
ion hidroksida akan hasilkan gas oksigen. Okey, seterusnya kita tengok contoh elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat. Okey, larutan kuprum 2 sulfat. So, bila dia sebut larutan, maknanya dia akan ada ion hidrogen. Ion hidrogen plus. Okey, kemudian dia akan ada ion hidroksida. Okey, dia akan ada ion hidroksida. Okey, so ini untuk larutan. Bila disebut larutan, maknanya dia ada air. Dalam ni ada air. Okey. So, bahan yang terkandung dalam ni adalah kuprum 2 sulfat. So, kuprum 2 campur. Okey. Dan sulfat SO4 2 tolak. Okey. So, ada 4 ion yang ada dalam larutan kuprum 2 sulfat. Okey. So, ini kita tengok ni terminal positif. So, ini adalah anode. Okey, kat sini adalah kathod. Okey. So, ion yang hadir, inilah yang kita dah bincang tadi. Okey, so apa yang berlaku di kathod? So, apa berlaku di kathod? Okey, di kathod, ion-ion positif akan pergi ke kathod. Okey, ion positif dia ialah ion hidrogen dan ion kuprum. Kuprum 2 campur. Okey, so antara kuprum dengan ion hidrogen yang mana akan terpilih untuk dinyah cas? Okey, kita tengok balik pada siri elektrokimia. Okey, ion hidrogen ada dekat sini. Ion kuprum kat bawah ni. Bawah hidrogen. Jadi antara ion hidrogen dengan ion kuprum akan terpilih. Okey, sebab dia duduk di bawah. Dia kurang elektropositif berbanding hidrogen. Okey. So, ion kuprum akan terpilih. Ion kuprum 2 positif. Okey. So, dia terpilih sebab dia kurang elektropositif. Jadi, bila ion kuprum 2 terpilih, okey, ion kuprum ni dia akan membentuk enapan. Okey, enapan kuprum. So, macam mana dia boleh terbentuk enapan ni? Bagaimana kuprum ni terbentuk apabila ion kuprum terpilih untuk dinyah cas di kathod? Okey, melalui persamaan, okey, ion kuprum 2 campur, dia akan terima 2 elektron untuk menghasilkan kuprum. Okey, dia akan membentuk kuprum dalam bentuk logam lah. Okey, so kuprum, atom-atom kuprum tadi terkumpul di kathod. So, dia terenap. Kita akan nampak ada mendakan. Okey, seterusnya kita tengok apa yang berlaku di anode. Okey, apa berlaku di anode? Dia terminal positif. So, ion-ion negatif iaitu anion akan pergi ke anode. So, anion tadi ion hidroksida, kemudian ion sulfat SO4 2 tolak. Okey. So, dua ion ni akan bergerak pergi ke anode. So, antara dua ion ni yang mana akan terpilih? Kalau ingat lagi tadi, kita tengok siri elektrokimia, hidroksida ni duduk paling bawah. Jadi, ion hidroksida akan terpilih sebab dia kurang elektronegatif. Jadi, hasil yang terbentuk di anode ialah gas oksigen. Hidroksida dia akan hasilkan gas oksigen.